الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sambung ayat 158 Suratul A'raf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a alladzi lahu mulku samawati wal ard la ilaha illahu yuhyi wa yumit fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummi alladzi yu'minu billahi wa kalimatih wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Sadaqallahul azim. Kita sambung pada malam ini ayat 158 Suratul A'raf. Mafhumnya, katakanlah wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah pesuruh Allah kepada kamu semuanya. Kita bahas yang itu dulu. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam
supaya menyampaikan kepada manusia bahawa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berbeza dengan rasul-rasul sebelum daripada Rasulullah. Beza yang amat ketara. Selain daripada gelaran-gelaran haibat untuk Rasulullah, seperti penghulu bagi segala nabi dan rasul, tetapi yang paling besar sekali adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus Allah kepada seluruh umat. Beza dengan Rasul sebelum, hanya diutus Allah kepada kaum mereka sahaja, tak terlibat dengan bangsa yang lain. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh umat manusia. Itulah istimewanya Rasulullah. Dan itulah yang pernah disebut oleh Imam Ahmad rahimallahu ta'ala di dalam sebuah hadis marfu' yang diambil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebut, kata Ibnu Abbas, bahawa aku, kata Rasulullah, dianugerahkan oleh Allah dengan 5 perkara yang tidak dimiliki oleh Rasul sebelum daripada aku. Hadis marfu' Ibnu Abbas. Rasulullah sebut, Allah bagi aku 5 perkara. Hak Nabi Rasul lain tak dapat. Pertama, kata Rasulullah, aku diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia. Itu Nabi. Bukan kata rahmatnya untuk manusia, tetapi rahmatan lil alamin. Seperti yang Allah sebut dalam suratul Anbiya ayat 100 lebih. Nak habis suratul Anbiya, ujung-ujung nak habis, ada ayat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Seluruh alam dapat, manusia, jin, binatang, semua dapat. 7 107 Al-Anbiya. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebut, itulah Nabi aku, rahmat untuk seluruh alam. Makna bukan pada manusia aja. Allahu Akbar. Rahmat meliputi semua makhluk, termasuk jin yang tidak kita lihat dengan mata kasar kita. Tumbuh-tumbuhan, pokok, semuanya mendapat rahmat dari kebangkitan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama.
Yang kedua kata Nabi, Allah Subhanahu wa ta'ala mencampakkan dalam hati musuh perasaan gerun dan takut dengan jarak sebulan perjalanan. Itu nombor dua. Dengar kata nak perang dengan Nabi ya, Allah campak dah perasaan gerun dan takut kepada musuh. Yang Nabi kata perasaan gerun takut tu, Nabi buat macam tamsil sejauh sebulan perjalanan. Itulah jauh tak jauh. Dengar dah nak kata perang dengan Nabi ya, berhenti isap rokok terus. Dia punya pucat tu tak berani. Dengar kata nak perang dengan Nabi, dandan tak lalu makan. Allahu Akbar. Perasaan tu Allah campak. Musuh menjadi gerun, musuh menjadi takut bila nak berhadapan dengan Rasulullah. Walaupun peperangan itu berlaku, Badar, Uhud, Ahzab, Tabuk, apa semua ni dia berlaku, tetapi perasaan itu Allah campak kepada musuh. Dalam perang Tabuk nak lawan kerajaan Rom, kerajaan Rom Timur yang menguasai bumi Syam. Rom Timur, kerajaan Byzantine, mereka menguasai bumi Syam, Jordan, Syria, Palestin, Beirut, Lebanon, apa semua ni mereka kuasai. Maka Nabi bergerak menuju ke Tabuk, utara Jordan, lagi atas lagi di Tabuk, nak beradap dengan Rom. Seko tentera Rom pun tak main. Nabi tunggu 3-4 hari. Ada riwayat kata seminggu tunggu. Kok lah nak main? Tak main. Mana dia berani? Kena dengar Nabi, kecut habis, takut sehingga Rom tidak datang dalam perang Tabuk. Maka Nabi pulang ke Madinah. Perang Tabuk yang menguji iman sahabat. Di musim panas perang Tabuk berlaku, maka lebih kurang 30 orang sahabat gagal menuju ke medan Tabuk kerana memberi alasan yang berbagai-bagai, terutama buah kurma yang sedang masak menyebabkan mereka ketinggalan di belakang, dan Rasulullah memulau mereka selama 40 hari. Tak bercakap, bagi salam Nabi tak jawab, pandang Nabi kalih muka. 40 hari di pulau, terutama Ka'ab bin Malik yang dibaca dalam surah At-Taubah. 3 orang yang paling besar di kalangan 30 orang tu, 3 orang sahabat kanan di pulau kerana enggan berjihad. Bagi alasan pokok kurma. Kalau kita pokok durian, durian baru luruh. Sagi tak ada orang nak kutip, tapi ya penamaan calon. Contoh, di tengah duk hangat pula padang serai. Tuan-tuan, buah durian dia tak pi lalu. Contohlah, nak sebut begitu. Ada di antara sahabat bagi alasan pula. Kami tak boleh pi Tabuk ya Rasulullah. Nabi kata pasal apa? Sebab kami tak boleh tengok perempuan-perempuan Rom. Pula depa bagi alasan nanti sat lagi kami tengok wanita Rom kami tak tahan. Pula dah hak jenis nafsu kuat pula. Bagi alasan hak tu 30 Nabi pulau. Ini cerita Tabuk lah. Nak sebut bukan itu tajuk. Nak sebut perasaan takut dan gerun dicampak Allah ke dalam hati musuh dengan jarak sebulan perjalanan.
punyalah takut nak beradab dengan Nabi. 2, dikurniakan pada aku Rasul lain tak dapat. Nombor 3, halal ghanimah, halal harta rampasan perang boleh dimakan. Rasul sebelum aku tak boleh. Nabi Musa tak boleh makan ghanimah. Bani Israel tak boleh makan ghanimah. Bila perang selesai, banyak dapat harta, lungguk tengah-tengah. Lungguklah segala harta tu. Ketui mah ke, apa-apalah yang dapat dalam perang, lungguk. Nabi Musa doa, peti datang, tembak, hangus, habis. Itu hukum Bani Israel zaman Nabi Musa. Tak boleh makan. Itulah yang satu hari lungguk dah semua. Nabi Musa doa, peti tak turun. Nabi Musa tak sedap hati. Doa lagi. Doa-doa tak turun peti. Tak makan, tak bakar ghanimah. Nabi Musa beradab dengan kaumnya. Syahabak, ni ada ni hak simpan sesuatu ni. Duk sorok ni, kata Nabi Musa. Tak ada apa, tak ada. Ambil duit isak okok, duk jawab. Tak ada kami dah bagi semua. Betul kata Nabi Musa? Ya. Doa kali 3 tak turun juga. Nabi Musa kata, ada ni sorok sesuatu. Cek-cek tengok dalam jubah ketui mah dia sorok. Seorang lelaki sorok dalam jubah dia ketui mah. Kan aku dah kata Nabi Musa. Kan dia duk geram, duk perang hangui haja mah, baik aku curi dia. Baik aku ambil. Maka Nabi Musa ambil, letak tengah-tengah. Doa-doa, mai peti, tembak, selesai. Rasulullah boleh makan ghanimah. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Al-ayah. Turun suratul Anfal. Ketika sahabat bertelagah dalam perang Badar. Ingat suratul Anfal, nama lain dia ialah surah Badar. Nama lain dia surah Badar. Sebab Al-Anfal menceritakan perang Badar secara detail. Habis-habis perang, lungguk harta. Abu Jahal mampu dah apa semua. So pakat bertelagah. Yang satu grup kata, kami lah layak harta ni. Kami yang terjun ke medan perang. Yang satu grup kata, oi, kalau kami tak ligan musuh tu, kalau kami tak kejar, hampa pun tak boleh bunuh mereka. Dah bergaduh situ. Berbalah sahabat tentang harta. Lalu Allah menurunkan suratul Anfal. Maka diajarlah untuk Rasulullah berapa bahagian. Untuk tentera berkuda lain. Tentera jalan kaki lain. Tentera berkuda lebih dapat banyak daripada tentera berjalan kaki. Tentera berjalan kaki dapat lebih daripada tentera yang berjalan kaki isap rokok. Yang tu aku tambah. Jalan kaki kurang sikit. Sambil duduk jalan, duduk balai rokok. Perang apa lagu tu? Maka jalan kaki dapat sikit. Tentera berkuda lebih. Rasulullah ada bahagian dia. Maka boleh dimakan. Ghanimah. Harta. Halal bagi aku. Rasul lain tak dapat. 3. 4. Allah menjadikan bagiku dan umatku bumi sebagai masjid. Ni Nabi sebut. Allah menjadikan bagi aku dan umat aku bumi ni jadi masjid. Masjid apa? Isim makan. Tempat sujud.
masjid, tempat sujud. Dia jadi isim tempat, isim makan. Fi'il dia sajadah, sujud. Allah jadikan bumi sebagai tempat sujud. Maknanya kita asal bersih haja tanah bumi itu sembahyang. Tak ada dia hal pun. Masjid lah. Kotlah kita musafir mana-mana. Kan tersesat dalam hutan mana ke, cari arah masjid tak jumpa, arah kiblat tahu sebab smartphone ada. Kita punya kiblat finder. Kita pun on, okey kiblat belah sana. Tengok ada tanah sikit, ada lumpur-lumpur sikit, eja-eja sembahyang. Tak ada hal. Bohlah apa nama kain sarung ke apa ke, kau tak ada sejadah, sembahyang. Allah menjadikan bumi itu bersih, tak ada hal. Tu untung kita tak sembahyang lagi, memang cari penyakit nak kena humban ke dalam neraka. Sampai tahap tu bersihnya bumi sampai Allah kata boleh umatku jadikan bumi sebagai masjid. Rasul lain tak boleh. Rasul lain kalau ibadah kena pergi gereja, kena pergi biara. Mana ada kita jumpa mereka lungguk-lungguk tepi pokok, mana ada. Mereka ada gereja dia hari Ahad. Kalau Yahudi hari Sabtu. Mereka aja tempat dia. Kita masjid pun berimpun, surau pun berimpun, semayang tepi batu pun boleh, semayang tepi pokok pun boleh, asal tanah tempat kita solat bersih daripada najis, pakaian kita bersih, tempat solat bersih. Lain clear, sujud. Cuma kita di Malaysia ni payah nak tengok. Kalau kita duduk di Arab, negara Arab, keraplah kita tengok Pak Arab solat tepi bas, biasa je. Dia solat tepi bas. Berhenti bas, dia bos jadah, dia solat tepi tayar tu tak ada hal. Bergolek bas tu syahid hang tepi tu. Dia tak ada hal. Tepi jalan, tepi highway, kita boleh tengok tepi highway 4-5 orang Arab solat padang pasir. Kita Malaysia jarang sebab kita masjid elok, alhamdulillah. Celah-celah pokok apa mainlah masjid. Dah ada masjid, cuma Allah buat itulah specialnya kita. Bumi sebagai tempat kita sujud. Agama lain tak boleh, Nabi Rasul lain tak boleh, kena pergi gereja, kena pergi biara. Kita dak masjid, surau, madrasah, musolla, tepi pokok, celah batu, tepi sungai, pergi camping, semayang tepi sungai, ada batu sikit eja, solat. Tak ada hal. Tuan-tuan ingat dulu waktu Gunung Jerai, kan Gunung Jerai yang dilanda dengan banjir lumpur yang besar. Kan geng-geng unit amal kita semayang kat batu. Tu pun kutu viral pi kutuk. La ilaha illallah, punya bodoh. Punya tak reti hukum. Habak pula menunjuk-nunjuk lah tu. Astaghfirullah. Allah, hai Melayu. Bengong sampai tak ada ayat nak habak. Pi kutuk, pi perli, pi kata macam-macam. Belagaklah nak tunjuk kat orang lah, masjid kan ada. Han tak faham ke suasana waktu tu, suasana segera untuk membantu mangsa-mangsa banjir yang telah kena daripada penurunan kepala air daripada Gunung Jerai. Tolong fahamlah. Tapi bila hati busuk macam bangkai, tu jadi. Wahai Rasulullah, habak dah. Bumi bersih, han semayanglah mana pun. Tak ada masalah puak-puak tu nak pi masjid apa semua, melainkan jamaah di batu cantik kita tengok. Dak jenis kata manusia. Dia nak kata, dia kata. Cuma kesianlah kitanya bila mereka seolah-olah tidak memiliki ilmu. Bersih jadi tempat sujud, termasuk kata ulama, debu tanah apa semua menjadi proses tayammum. Fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu
biaidikum min, dan sapulah wajahmu dan kedua tanganmu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, Allah ajar di sudut hukumnya begitu, bersih daripada debu untuk kita bertayamum. Subhanallah, dengan syarat-syarat yang ketat. Syarat-syarat tayamum, belajarlah fiqh. Yang keempat itu, yang kelima, akulah pemberi syafaat pada hari kiamat. Sampai rasul-rasul lain mereka jumpa Rasulullah. Kan? Mereka jumpa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jumpa Nabi. Kemudian mereka minta tolong Rasulullah. Minta tolong dengan Nabi. Kita jumpa Nabi Adam. Nabi Adam tak boleh tolong. Kan hadis panjang kan dalam mastika hadis. Jumpa Nabi Nuh, jumpa Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Last sekali Rasulullah. Maka Rasulullah lah pemberi syafaat pada hari kiamat. Bukan rasul-rasul yang lain. Allah, ni dia 5 Nabi kata, hak aku ada, rasul lain tak ada. Pertama, aku diutus untuk sekalian manusia. Yang kedua, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mencampakkan dalam hati musuh nak lawan aku perasaan gerun sebulan jarak perjalanan. Yang ketiga, halal ghanimah, harta rampasan perang. Yang keempat, bumi suci untuk kita bersolat. Dan yang kelima adalah syafaat. Inilah 5 kelebihan Nabi yang tidak dimiliki oleh rasul-rasul yang lain, berdasarkan hadis Imam Ahmad, hadis marfu' daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sambung. Aku diutus oleh Allah yang menguasai langit dan bumi. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Ingat kata Rasulullah, yang utus aku ni Allah. La ilaha illahu. Makna Nabi nak sebut, bukan pandai-pandai aku, pilantik diri aku jadi Rasul. Tak. Tetapi aku didatangi Jibril di Jabal Nur, membawa wahyu awal surah Al-Alaq sebagai satu pengisytiharan bahawa aku adalah Rasul akhir zaman. Bukan aku lantik diri aku, dah. Itu maksud Nabi. Allah lahu mulkus samawati wal ard. La ilaha illahu. Yang lantik aku tu ialah Allah, di mana Allah ni kata Nabi, lahu, bagi dia, mulkus samawati wal ard, kerajaan langit dan bumi. Dialah yang mentadbir langit, dialah yang mentadbir bumi dengan keseimbangan yang kita tengok, tersusun rapi. Tak ada langsung satu bentuk kecacatan. Bila sunset, bila sunrise, on the dot. Tak deviate even 1 minute. 1 minute lama. 30 second, 30 saat. Kotlah terlambat. Sunset 7-5 minit, dia pergi sunset 7-6 minit. Tak pernah lagi. Tak pernah lagi. Tepat seperti mana takwim letak, tepat. Kenapa? Kerana Allah maha sempurna zat dia. Tuhan yang menguasai langit, bintang, bulan, gerhana, semua Allah. Matahari, semua dia. Laut, pokok, kayu, kayan, musim buah-buahan, binatang, musim mengawan,
binatang musim mereka untuk berpindah randah, semua Allah yang susun. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Allah, itulah Dia isi kandung. Kalau boleh saya petik satu ayat. Ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengorak langkah, mengutus surat kepada raja-raja di sekeliling Jazirah Arab. Saya nak baca satu ayat. Selesai perjanjian Hudaibiyah pada tahun ke-6 Hijrah, berlakulah suluh Hudaibiyah. Nabi menerima isi kandung, panjang cerita. Balik ke Madinah, Nabi mula mengorak langkah dengan keamanan yang ada pada waktu itu. Kerana di antara isi kandung Hudaibiyah ialah cease of fire, gencatan senjata 10 tahun, tak boleh perang 10 tahun. Maka keamanan terbentuk, maka Nabi mengambil ruang dakwah melalui surat. Nabi pilih sahabat-sahabat dia. Nabi hantar surat kepada Raja Mesir namanya Mauqukis. Waktu itu Mesir di bawah Byzantine, kerajaan Rom Timur, menguasai Byzantine, menguasai Mesir. Rajanya Mauqukis. Nabi kirim sahabat bernama Hatib bin Abi Balta'ah untuk bawa surat pergi ke Mesir, pacu kuda daripada Madinah pergi Mesir, bawa surat dakwah. Berlaku dialog yang panjang. Mauqukis tidak membantah. Dia baca surat, lepas itu dia berdialog dengan Hatib bin Abi Balta'ah. Antaranya Hatib sebut, tidakkah tuanku tahu Nabi Isa anak Maryam? Kata tahu. Dia adalah mirip-mirip Kristian sikit. Tidakkah tuanku sedar, kata Hatib, bahawa di antara ajaran Nabi Isa ialah mengajak penganut dia supaya beriman kepada Rasul ni. Ni yang bawa surat, saya bawa surat dia ni. Rasul di Madinah itu. Tidakkah tuanku tahu? Kata tahu. Dia tahu. Seruan Nabi Isa dia tahu. Dah tahu, kata Hatib. Mari, kami tak paksa, kata Hatib. Kami tidak paksa kamu memeluk Islam. Tapi dah kamu tahu, kamu ada ilmu, kenapa tak mau pada Islam? Mauqukis macam, ialah dia duk fikir esko-esko dia yang baru dilantik. Dia fikir dia fikir kangsat lagi jadi marah apa semua, lompat parti pula. Lah tak boleh lompat dah. Akta dah lulu. Tuan-tuan, Mauqukis macam dia tahu tapi dia masih belum boleh menerima Islam. Tak apalah, Hatib dilayan dengan baik. Diberi tempat tidur, diberi makanan, diberi satu bentuk bilik yang cukup hebat. Mauqukis layan dia. Besok tu Hatib nak balik, Mauqukis menghadiahkan kepada Rasulullah. Bawa ni perempuan ni, itulah Maryah Al-Qibti. Dihadiahkan oleh Mauqukis kepada Rasulullah, dan Rasulullah menggaulinya. Dia jariah dan Nabi boleh menggauli jariah dia. Itu hukum bagi Rasulullah. Maka lahirlah Ibrahim. Anak Rasulullah nama dia Ibrahim daripada Maryah Al-Qibti. Qibti itu penduduk asal Mesir, Qibti. Maka Maryah adalah jariah Nabi, dan Nabi gauli dia, dapat anak nama Ibrahim, dan Ibrahim wafat pada usia 18 bulan.
Layan elok. Ada yang dilayan dengan baik seperti Najasyi. Allah. Najasyi dapat surat Nabi, dia baca-baca aja. Dia duduk atas singgah sana dia, Najasyi. Dia baca aja. Dia ambil surat tu, dia cium, dia letak dekat mata dia, dia turun daripada singgah sana dia, dia bersila atas lantai. Kerana menghormati Rasulullah. Najasyi akhirnya beriman kepada Allah. Satu-satunya raja yang Nabi solat jenazah gaib. Dia wafat tahun 9 Hijrah. Tahun ke-9 bulan Rajab, tahun ke-9 Hijrah, wafatnya Najasyi. Jibril beritahu Nabi, Najasyi dah wafat. Maka Rasulullah solat jenazah gaib ke atas Najasyi. Dan Najasyi mendapat doa Rasulullah. Dan kata ulama, Najasyi ahli syurga. Sebab dia dapat doa Nabi. Allahu Akbar. Ada yang terima surat koyak. Al-Harith, sahabat Nabi nama Al-Harith, pacu kuda pergi ke Rom, jumpa raja Rom. Di mana? Di Baitul Maqdis. Raja nama Herakl, atau selalu kita sebut Hercules. Berpusat di Baitul Maqdis. Bagaimana? Dia koyak surat, dia lempar depan muka Al-Harith dan dia bunuh. Dia bunuh Al-Harith. Kita sambung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati as-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila. Muslimin dan muslimat
Raja Rom mengoyak surat. Bukan sekadar dengan biadabnya mengoyak surat tersebut, tetapi membunuh utusan Rasulullah, dan akhirnya berlakulah peperangan Mu'tah. Hasil daripada itu, kesan daripada pembunuhan utusan Rasulullah menghadap Raja Herakl atau Hercules ini, maka berlakulah peperangan Mu'tah yang berlaku di bumi Syam, di Urdun, di Jordan sekarang ini. Alhamdulillah saya sampai dah ke kawasan medan perang Mu'tah, dan kita tengok kawasan perang itu. Di sebelah mana kawasan Khalid ibn Walid, di sebelah mana kawasan musuh datang. Yang kawasan perang Mu'tah ini memang tidak dibina apa-apa pembangunan, dikekalkan dalam bentuk asli. Betul-betul depan Jamiah Mu'tah, Universiti Mu'tah di Jordan. Muslimin dan muslimat, ada utusan dibunuh, ada yang terima, ada yang menangis, macam-macam ragam. Dan dalam surat tersebut, walaupun ada sedikit perbandingan bahasa bagi setiap raja yang Nabi utus surat, tetapi tetap di dalam surat Rasulullah itu tetap ada sepotong ayat, iaitulah ayat 64 daripada surah Ali Imran. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Sadaqallahul azim. Semua surat yang Nabi kirim, Nabi buah ayat. Awalnya Nabi sebut dah aslim taslam, salamun ala manittaba'al huda. Lepas itu Nabi sebutlah sikit-sikit bunga-bunga bahasa Nabi. Kemudian Nabi letak ayat itu. Qul ya ahlal kitab, katakanlah wahai Muhammad, wahai ahlul kitab, ta'alau, marilah kamu semua, ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, kepada satu kalimah yang sama di antara kami dan kamu. Apa dia? Pertama, alla na'budu illallah, janganlah kita sembah melainkan menyembah Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, jangan kita mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang lain. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan janganlah kita menjadikan, melantik sebahagian kita sebagai arbab. Arbab adalah jamak daripada Rabb. Rabb mufrad, Tuhan yang satu, Allah. Arbab, Tuhan-Tuhan. Manusia jadi Tuhan, pokok jadi Tuhan, kuasa jadi Tuhan, wang ringgit jadi Tuhan. Wal'ayazabillah. Janganlah, kata Allah, sebahagian daripada kita melantik sebahagian kita menjadi arbabam min dunillah, menjadi Tuhan-Tuhan yang disembah selain daripada Allah. Fa in tawallaw, maka jika sekiranya kamu berpaling, kamu tak nak terima seruan aku ini, faqulu syhadu bi anna muslimun, maka hendaklah katakanlah wahai Muhammad, saksikanlah bahawa kami ini orang-orang Islam. Ini Rasulullah ajak dengan penuh kebaikan, kerana memang begitulah Islam. Baik dia, haibat dia, ketenangan dia, tidak memaksa dia, semuanya ada di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin besar dalam surat itu ialah sembah Allah. Ini ayat kita. La ilaha illahu, tak ada ilah, tak ada sembahan kecuali dia, Allah.
Hu tu Allah, dia. Yuhyi wa yumit, dan dia juga menghidup dan mematikan. Allah sebut sikit sifat dia. Dia menghidup, yuhyi wa yumit, dia mematikan. Allahu Akbar. Padang Serai dan Pulau Tioman, tak dan mengundi. Calon tak dan, ni cerita mati. Parlimen Padang Serai, Dun Pulau Tioman, tak dan. Hak Pulau Tioman tu lagi lah, pagi nak mengundi tu Allah ambil nyawa. Ini cerita mati. Kita tak tahu, sebab itu mesti bersedia untuk bertemu kematian. Kita nak lari tak boleh. Tak boleh. Mana boleh ada jalan nak lari, tak ada pasal. Maka bila tahu tak boleh lari daripada mati, bersiap sedialah. Buatlah persiapan. Antaranya taubat atas segala dosa. Kan? Taubat. Dosa kita banyak, minta ampun. Allah ni dia sayang sungguh kat kita. La taqnatu min rahmatillah. Allah sebut di tengah-tengah ayat 53 surah Az-Zumar, kata Allah, jangan kamu putus asa dengan rahmat aku. Jangan. Kan? Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Ada seorang lelaki yang bila nak mati, dalam Sahih Muslim, ni cerita rahmat Allah. Ada seorang lelaki dalam Sahih Muslim, Nabi beritahu, si Mamat ni punyalah jahat, apa pun tak ada kat dia, jahat. Waktu dia nak mati, dia wasiat dekat anak bini dia, bakar jasad dia. Bakar jadi debu, lempar dalam laut. Dengan harapan dia tak mau jumpa Allah. Sebab dia malu. Dia habaq dekat bini dia, aku malu dengan Allah. So hampa kena buat apa? Bakar aku, debu, lempar ke laut, dengan harapan tak jumpa Allah lah. Ingat apa? Ya ba'athu man fil qubur. Dalam suratul Hajj, Allah kata, aku ni Allah, ya ba'athu man fil qubur. Aku akan bangkitkan hak dok ada dalam kubur. Aku bawa keluar. Dalam kubur kan, tengah laut ke apa ke, aku Allah, aku buat semua. Lalu anak bini dia dah itu wasiat, bakar. Ni Nabi sebut ni, Sahih Muslim, bakar. Bakar debu, lempar dalam laut. Mai hari kiamat, kata Nabi, dia nak lari mana? Seketui menghadap Allah. La turjuman, kata Nabi, tak ada penterjemah bila kita berdiri depan Allah. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan hadam awal surah Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin, ayat berapa? 5 ke 6. Allah kata, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari manusia akan berdiri depan Tuhan dia. Allah. La turjuman, Nabi kata, tak ada interpreter, tak adalah juru bahasa ke penterjemah, tak. Kita Allah. Aduh tuan-tuan, nak disoal, nak ditanya, penyelewengan, pengkhianatan, penipuan, kezaliman, kamu jawablah dengan Allah. Sedap kamu buat nyaya orang di dunia, sedap kamu zalim dengan orang di dunia, sampai masa Allah tak peduli apa status kita selagi kamu manusia. Allah kata, yauma yaqumun nas. Allah sebut an-nas, an-nas manusia. Diri depan aku. Aku nak tanya apa? Satu-satu Allah korek. Allahu Akbar. Jangan duk sedap dunia. Sebab itu Allah kata, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tak adalah hidup di dunia ni, kata Allah, kecuali mata' apa? Kesenangan yang ghurur, menipu. Dahlah kuat menipu.
Menipu sana, menipu sini. Allah Ta'ala sebut dunia ni mata'ul ghurur. Kesenangannya pun menipu. Dahlah hang kaki tipu, kesenangan pun menipu. Nampuh nak jawab dengan Allah. Astaghfirullahalazim. Si Mamat ni, dia duk ingat dia dah jadi debu, tak ada apa kot. Apa kot apanya hari kiamat. Nak cerita rahmat Allah punya luah. Allah kata dia berdiri depan Allah. Kata pasal apa hang buat macam tu? Dan Allah Maha mengetahui keadaan makhluk dia. Kenapa suruh bakar, lempar dalam laut debu? Pasal apa? Allah tanya. Dia jawab tu ya. Ya Allah, kerana aku malu denganmu. Tu ya. Dia malu dengan Allah. Allah bagi nikmat macam-macam, dia tak sujud, dia tak ibadah, dia malu. Allah kata engkau malu dengan aku. Kata ya ya Allah, aku malu sungguh. Tu yang aku suruh buat, aku tak nak menghadap engkau. Rupa-rupanya menghadap juga. Dia malu. Allah kata wahai malaikat, ambil dia, masukkan dia ke dalam syurga. Malu lah. Balik lepas ni jangan duk semayang pakat malu semua. Pai jawab dia. Jangan duk lurui bendui pula. Pai lurui bendui dengar-dengar ni kira tak payahlah, malu sudah. Tak ada dia pasal hey, ini hadis cerita lain. Kita kenalah semayang puasa semua. Tuan-tuan, muslimin muslimat, hadis tu nak ajar, itulah Allah. Sayangnya dia, kasihnya dia, cintanya dia, rauf dekat kita. Walaupun dia al-mutakabbir, walaupun dia al-qahhar, al-jabbar, dia juga ar-rahim, dia juga al-wadud, dia juga at-taubat. Kasihnya Allah. Maka kita akan mati. Maka buat persiapan pertama tentu dah taubat. Minta ampun dosa banyak. Kita tak terlepas daripada dosa. Hari-hari buat dosa. Dosa besar tak ada lah. Dosa kecil. Menyinggah juga dosa kecil kat kita. Dua, tentulah beramal. Tentulah guna segala peluang. Ada duit, beramal dengan duit. Bentuknya sedekah. Ada ilmu, curahkan ilmu, kongsi seorang sikit. Beramal takat mana kita mampu. Sihat tubuh badan, guna elok-elok. Mainlah bawa diri ke masjid. Buatlah elok-elok. Bawa diri awak ke jalan yang diradai Allah. Nak lari mati? Tak boleh. Sebab yuhyi wa yumit. Allah kata aku menghidup dan mematikan. Okey, fair enough. Kita duduk hidup sekarang. Lepas ni matilah. Kawan-kawan sebelah Batu Nisan tu mati dah. Tinggal engkau dalam tu. Duduk dalam alam lain dah. Nama dia barzah. Nama dia alam roh. Dia duduk dah tempat dia. Berkumpullah jumpa roh-roh di alam barzah dia. Ada kampung? Ada. Kata Imam As-Suyuti, di alam barzah ada kampung dia. Kampung roh baik, kampung roh jahat. Ada. Berimpun, jumpa semua. Roh-roh tok-tok guru dia, dia jumpa semua. Roh mak ayah dia jumpa. Kalau baiklah. Tak jumpa lah. Tengok dah hilang pergi ke mana. Rupanya roh isap okok. Kacau. Tuan-tuan, nak sebut roh ada kampung dia. Ini dalam kitab banyak Imam Asyuti sebut tentang barzah. Maka kita buat persiapan. Takat mana tuan-tuan mampu, buatlah. Yang penting dosa minta ampun dengan Allah. Kita nak pulun macam tabi'in, macam sahabat, kita angkat tangan awal. Memang tak mampulah. Tak mampu cakap terus terang. Nak buat macam Imam Syafi'i pun kita surrender dah. Tak mampu kita. So sekadar mana yang kita mampu. Nak selawat ke Nabi, Imam As-Suyuti sehari 10,000 kali selawat. Imam As-Suyuti karang kitab beratus-ratus selawat ke Nabi 10,000 sehari. Kita haram dia isap okok lah. So okok tengok World Cup kan, bola sepak Piala Dunia, mengganas juga Arab Saudi, kalah juga malam tadi.
Oi, menang dapat Rolls Royce 100 biji. Mampus. Baru early stage ya. Puak-puak ni betul lah. Dahsyat betul lah. Belum masuk semifinal kau, baru group stage. Belum masuk last 16 lagi. Kalah mati belum. Tiba Argentina 2-1 lah. Rolls Royce 100 biji. Itu yang Nabi kata akhir zaman. Antara benda yang akan berlaku ialah mewah yang terlampau. Itu mewah terlampau, duit banyak. Itu takat berapa barrel ya, tong minyak tu dia bagi. Itu berapa barrel ya, tong minyak. Seorang sebiji Rolls Royce. Takut kita. Tu Nabi sebut tu. Tu Nabi sebut bahawa itu tak antara tanda-tanda kiamat dan penyakit orang zaman dulu, kata Nabi, terlalu mewah. Apa hal kau nak bagi sampai sebiji seorang Rolls Royce? Baru group stage, orang tadi kalah dah. Tuan-tuan, nak sebut inilah hari-hari tanda-tanda dia yang Nabi sebut banyak. Antaranya orang yang baik dia anggap jahat, orang yang penipu itulah baik. Tu Nabi sebut tu tanda akhir zaman. Orang yang baik alim dia anggap jahat, orang jahat dia anggap baik. La ilaha illallah. Tak nampak lagi, entahlah korek biji mata tu lempak bagi rimau makan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, istiqamahlah di dalam Islam. Istiqamahlah di atas jalan yang lurus. Jangan kita berpatah. Muslimin dan muslimat, last Allah kata, aku ini menghidup dan mematikan. Oleh itu berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kalimah-kalimahnya, yakni kitab-kitabnya, dan ikutlah dia, yakni ikutlah Nabi itu, supaya kamu beroleh hidayah petunjuk. Kena ikut Nabi. Itu yang Nabi sebut. Saya tutup dengan sepotong hadis. Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Rawahul Bukhari. Nabi kata, wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, demi jiwa Muhammad yang berada dalam kekuasaannya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tidak adalah satu ummah yang pernah mendengar aku ini Rasul. Dia tahu aku ini Rasul utusan Allah, Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu, oh Muhammad ini Nabi, Rasul. Dia tahu. Yahudiyun wala nasraniyun, sama ada dia Yahudi atau dia Nasrani. Thumma yamut, kemudian dia mati. Lam yu'min billadhi ursiltu bih, dia mati dalam keadaan dia tidak beriman kepada risalah yang Allah kirim pada aku, yang aku bawa untuk umat. Dia tahu aku Nabi, tapi dia tak ikut aku. Dia tak beriman dengan aku. Nabi kata, illa, melainkan, kana min ashabin nar, dia adalah penghuni neraka. Hadis sahih, jilid 1, mastika hadis. Muslimin dan muslimat sekalian, ikutlah Rasul. Kerana bila ikut Rasul, automatically kita ikut Allah. Confirm ikut Rasul, confirm ikut Allah. Bantah Rasul, confirm bantah Allah. Wal'iyadza billahi min zalik. Maka ayat ini mengajar kita secara kesimpulan besar bahawa sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah untuk seluruh umat manusia.
Walaupun mungkin ada lagi yang mungkin belum sampai pada mereka ilmu-ilmu, tapi mereka Islam. Mereka Islam. Contoh macam penduduk di Balkan, negara-negara kuku besi dulu, Balkan, yang dijajah oleh komunis. Ada yang masih makan babi sebab mereka tak tahu babi haram. Tak sampai ilmu tu. Tuan bayang, ada. Maka orang macam ni dimaafkan syarak. Sebab dia tak tahu. Ilmu tak sampai, negara komunis duk jajah mereka. Basah muka wuduk bunuh. Nampak baca Qurannya bunuh. Tuan bayang hidup dia macam ni. Tu belah-belah dulu, negara Balkan dulu, yang menuntut kemerdekaan dan sebagainya. Komunis jaga mereka, hancur. Maka mereka ada yang makan babi pada, sebab mereka tak tahu babi haram. Ilmu tak sampai. So tugas umat Islam, ya Allah, beratnya. Itu saudara Islam kita. Cuma mereka ma'zurah, diberi keuzuran oleh syarak, sebab mereka tak ada ilmu tentang perkara itu. Sebab tu kita tak boleh samakan diri kita dengan mereka. Suasana kita di Malaysia lain, alhamdulillah. Suasana sumber ilmu yang banyak. Tak cukup masjid, YouTube ada, tak ada masalah. Banyak kita boleh dapat. Mereka susah. Duduk bawah cengkaman komunis. Na'udzubillah min zalik. Muslimin dan muslimat, semoga Allah merahmati kita dan beri kepahaman kepada kita bahawa ikut Rasul itulah jalan yang paling selamat menuju syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.